So, term ni ada 4. Okay, settle. Sekarang ni, mana yang likely term yang sama? So, kita boleh tengok dia punya belakang ni, pemboleh ubah ni. Ini pemboleh ubah dia X, ini pemboleh ubah dia X kuasa 2. Ini pemboleh ubah dia adalah X. So, kita boleh simplify ataupun kita kecilkan lah bahasa mudah dia. So, yang ni kita boleh tambah, yang ni dengan ni kita boleh tambah. 5X kuasa 2, ini akan jadi tambah 2X. Ini kita dah simplify mengikut likely term. Okey, apa maksud unlikely term? Bermaksud unlikely term tu adalah X kuasa 2 tak sama. Tak sama. Bukan hashtag kan. Tak sama. Contohnya. Dia tak sama. Tak sama dengan X. Sebab dia term yang berbeza. Okey, itu dia punya basic konsep likely term dengan unlikely term. Harap kamu boleh faham yang itu dengan jelas. So, kamu boleh dapat selesaikan soalan ni. Soalan ni 2 markah. Ada 2 tempat kosong. 2 tempat kosong, 2 markah. State to unlikely term. Unlike term for 6AB3. Okey, cuba tengok betul-betul. 6AB kuasa 3, rasa-rasa dia punya term yang mana satu? Adakah term dia yang mana satu? Term dia yang mana satu? Term dia yang mana satu ni? 6 ke? Bukan. Dia akan ambil term ni selepas number selalunya. Ni number. Selepas itu kita panggil dia term. Dia lebih baiklah macam tu. So kalau macam ni, macam mana maksud dia? So yang ni kita boleh cakap, kita ubah sahaja nombor ni. Selain daripada itu, mesti betul jawapan dia. Contoh kamu buat 6A, B kuasa 2. Betul. Sebab dia tak boleh tambah. Maksud dia, unlikely term ni kita tak boleh tambah. Kalau kamu tulis 3AB kuasa 3 juga, yang ni boleh tambah. Yang ni dengan ni boleh tambah. Ataupun boleh tolak. So sekarang ni unlikely term ataupun unlike term bermaksud satu ungkapan yang dia tak boleh tambah atau tolak. So kamu letak je apa-apa. Contoh kamu letak 6A. Betul juga. So dia sebenarnya ada variety of answer dekat sini. Ada banyak jawapan dia sebenarnya. So kita boleh tengok macam 6A, B. Oh dia tak sama dengan ini. So betul lah ni jawapan dia. Yang ni pun tak sama. Cuma jangan letak A, B kuasa 3. Jangan letak 7 ke, letak 8 ke, letak 9 sebab dia boleh tambah. Contoh macam ni kamu letakkan dekat sini. Kamu letak dekat sini 6A, B kuasa 3. Sebenarnya ni adalah likely term. Dia boleh tambah. So kena faham yang itu, konsep yang pertama. Yang ni, kita dah recap sikit. Apakah dia likely term ataupun unlikely term. Senang, simple. Likely term adalah satu term yang kita boleh tambah ataupun kita boleh simplify. Contoh macam yang macam tadi cikgu tunjuk. Ini X kuasa 2, X kuasa 2. Dia boleh tambah. So this one is likely term. Likely term. Term yang sama. Okay. Untuk X dengan yang mana yang tak unlikely term? Unlikely term adalah yang X kuasa 2 dengan X. So dia tak boleh buat apa-apa sebab term dia berbeza. Sebab dia keluarga berbeza-beza. So tak boleh lah. Itulah maksud dia. Okay? Understand? Cikgu rasa ramai yang salah tu. Cikgu tengok. Okay, yang ni pula. Soalan nombor 2. Senang ke susah yang ni? Dua. Soalan ni nombor 2. Boleh buat ke tak? Jujur padaku. Boleh buat ke tak ni? Hello, ada? Boleh buat. Macam mana kamu buat? Okay, ini ulangan untuk ratio. So first kali nak selesaikan soalan ni, cikgu tunjuk yang satu dulu. Nombor 2 tu kamu dah nampak. Step nombor 1 tu kamu boleh dah selesai nombor 2. So dia A, B, C. Okay, A, B berapa? 1, 2. BC berapa? BC 1, 3. Tulis macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak sama kan? B dia tak sama. Okay, bila nampak soalan macam ni, pertama sekali kita kena bagi sama nombor yang ada dua-dua. Dekat sini apa benda yang ada dua-dua ni? B ada 2, B ada 1. C tak boleh sama. So macam mana nak buat? Kita kena bagi sama dulu. Apa nak buat ni nak bagi sama? Nak buat apa ni? Ya, bawah ni kena darab dengan 2. Okay, bila darab dengan 2 sebelah sini, kamu dah darab untuk dia, kamu wajib untuk darab sebelah sini. Darab yang sama. Sebab dalam matematik, bila kanan tu kamu dah darab, kiri kamu wajib darab. Itu dalam matematik, dia adil ataupun kita panggil dia seimbang. Kita kena bagi seimbang, lepas tu kita akan dapat sesuatu yang baru. Apa yang baru dia? Cikgu terus padam ni dah bagi dia apa? 1 darab 2, 2, 3 darab 2, 6. So dia akan dapat macam ni.
Bila dah sama, bolehlah buat macam ni. A, B, C. 1, 2, 6. Inilah jawapan dia. Senang sangat sebenarnya. Okay, tak puas hati lagi. Okay lah, cikgu tunjuklah yang satu lagi. Supaya kamu lebih nampak faham. So, kita jawab nombor 2. 2, 5. Yang ni 3, 2. Yang ni kena buat darab atas darab bawah lah kan. Biasalah tu kena bagi sama. So sini kita darab dengan, contohlah cikgu darab dengan 5, sini darab dengan 5. Sini darab dengan 3, sini darab dengan 3. Apa hasil yang kita akan dapat? 2 darab 3, 6. 5 darab 3, 15. 3 darab 5 pun 15. Tak payah ubah. 2 darab 5, 10. Okay, tengok balik. Kalau boleh kecikkan, baru kita kecikkan. Kalau tak boleh kecikkan, tak payah kecikkan. Itu maksud dia. Boleh? So jawapan dia adalah 6, 15, 10. Ini topik ratio proportional tingkatan 1. Soalan ni famous. Sampai sekarang pun cikgu dah umur 30 tahun pun ramai ada kawan-kawan jawab soalan exam kerajaan. Dia tanya soalan macam ni je semua. So siapa dah kuat dia punya cara nak buat tu, tip dia senang je, tak samakan. Kalau macam ni tengah-tengah kan. So kita samakan tengah-tengah. Tapi hati-hati, last kali kalau boleh kecikkan, maksudnya samalah. Contoh 6, 8, 10. Jangan jawab macam ni sebab ratio ni dia nak bentuk dalam bentuk terkecil. So kamu kena bahagikan 3, 4, 5. Macam ni, kena bahagikan, bagi kecil. Ini hati-hatilah untuk soalan kita ni, tak ada masalah lah. Sebab kita tak perlu kecikkan apa-apa. Okey, boleh nampak ke tidak? Boleh nampak ke tak? Sebab cikgu tengok ada yang salah banyak juga. Boleh. Okey, poligon ni cikgu rasa tak ada masalah, sangat mudah. Okey, faktor ni hari tu dah ajar, faktor 16 apa dia? 1, 2, 4, lagi 8, 16. Ni faktor 20, faktor 40 kamu boleh senaraikan. Kamu dapat markah free. So bermaksud ada juga soalan yang senang. Ada dalam PT3 memang ada soalan yang senang. Sebab soalan dia banyak tau. Ada 31 soalan dan ada anak-anak lagi kan soalan-soalan dia. So bermaksud soalan yang senang ada, soalan yang middle punya, yang pertengahan pun ada, soalan yang susah pun ada juga. So dia balance lah sebenarnya. Okey, kita tengok yang ni pun ramai yang betul juga. Yang ni tak ada masalah, cikgu tengok bagus. So yang ni angka bererti pun baru je belajar. Ni jawapan dia berapa? Berapa significant figure ni untuk nombor 1 ni? 2 significant figure. Senang je. 4. So kamu tak mungkin dapat fail sebenarnya dalam matematik 3 ni sebab dia ada banyak soalan yang direct. So yang direct ni lah kena kuatkan dulu kan. Itu maksud dia. Ini cikgu dah tunjukkan linear apa maksud dia, X power 1. Non-linear adalah selain daripada X kuasa 1. Kalau X kuasa 2 ke, X kuasa 3 ke, X kuasa 4 ke, X 1/2 ke, dia semua dikira non-linear. Linear cuma X sahaja. Dia tak ada power apa-apa dekat atas. Itu maksud linear. Dia akan menghasilkan satu garis lurus. Okey, untuk bentangan ni ada masalah ke net ni? Saya tengok ada tiba-tiba student jawab macam ni 2, 3. Ni macam tak tahu nak jawab je ni. Orang suruh tengok balik buku kan. Dia tulis 2, dia tulis 3. Ini kena tengok balik semula. Ini belajar tingkatan 2 rasanya. Tingkatan 2 ada belajar benda ni. So macam mana nak membentuk bentangan ni adalah macam mana? Yang ni macam mana nak buat? Ada orang buat macam ni kan. Contoh. Lukislah elok-elok. Janganlah lukis cacah merbang. Contoh macam ni. Ada contoh dalam buku dia punya jawapan-jawapan. Okey, yang bentangan ni tolong tengok balik. Siapa yang masih tulis nombor-nombor tu, 2 tiba-tiba, 2 tiba-tiba 3 tu kan. Tu kena semak balik. Mana kamu punya kesalahan. 2 di 3. Contoh ada orang tulis. Okey, kita pergi kepada 6. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Yang ni pun rasanya ada masalah ni. So ini boleh selesaikan ke ni? Siapa yang boleh selesaikan ni? Factorize. Factor ni dia bukan kena kembang. Dia ada 2 benda kena ingat dalam matematik. Factorize dengan apa lawan dia? Factorize. Expand. Dia ada 2 benda ni je. Factorize ni selalunya bentuk macam ni, yang bentuk kurungan ni. Itu bentuk factorize. Bentuk expand ni bila kamu dah kembangkan lah. Kembang ni maknanya tak ada kurungan dah. Itu maksud dia kembang. So ada 2 benda kat sini. So jawapan kita dekat A ni, dia kata fakturkan. So kita jangan fikir dia jadi expand lah.
So akhir kita punya jawapan kena ada bentuk kurungan-kurungan macam ni. Baru betul kan. Itu yang kamu kena faham balik. Kena ingat balik. Kalau lupa kan. So bila sebut factorize, kena bentuk kurungan. Okey, yang ni. Kita cuba jawab nombor 1. MP tambah NP tolak MQ tolak NQ. Kita ada belajar beberapa bentuk cara untuk factorize. Ini adalah cara untuk factorize, adalah cara yang ketiga kalau cikgu tak silap, yang ada 4 term. Ingat tak? 4 term. Ada 1, 2, 3, 4. Macam mana nak buat? Cikgu Hafizul cakap, asingkan dulu yang depan dengan belakang. Okey, kita asingkan dua-dua macam ni cikgu buat. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita factorize satu-satu. Yang ni apa yang sama yang pertama ni? Apa yang sama? P. P. Buat je lah. M tambah N. Gitu. Itu cikgu buat lah tambah. Tolak lah cikgu buat tolak. Sebab cikgu dah nampak dekat situ. Tolak. Apa yang sama dekat sebelah sini pula? Sebelah Q. kiri. Q. Masukkan Q. Okey, kena jadikan sama macam tu. M. Tengok Cek balik. M darab negatif Q, dia akan jadi negatif MQ. Betul lah. Nampak ni? M negatif MQ. Ni negatif MQ. So sebelah ni akan jadi apa? Tambah dengan N. Alamak, pen cikgu ni. Sekejap mau, sekejap tak mau. One moment ada masalah lah. Sekejap Pen dah pula tak boleh. Okay, tambah dengan dah, tak boleh pula. Masya Allah. Tambah dengan N. So dia akan dapat sama tau. Cara dia nak selesaikan untuk soalan factorize ni, dia kiri kanan kena sama. Cek balik bila darab. So darab, Q darab ni, okey dapat yang ni, cantik kan. Yang ni darab dengan yang ni akan dapat apa? Negatif NQ. So kena cek balik. Selalunya memang dia akan bagi yang sama lah, baru kamu akan dapat jawapan. So macam mana nak tulis jawapan dia ni? Jawapan dia bukan yang ni. Factorize dia kena bentuk macam ni. Dia tak boleh ada tolak tambah dekat bahagian tengah ni. Itu bentuk factorize. Tak boleh ada. So cara dia ambil yang ini. P tolak Q. Bila dah sama dalam ni. Buat P tolak Q. Satu lagi apa? M tambah N. Ini. Cikgu tengok ada ramai salah dia tambah. Ada tambah dekat sini. So nampak dia tak faham. So bentuk factorize dia tak boleh tambah dah tengah-tengah. Dia kena jadi macam ni je. Itu bentuk factorize. Kena faham yang itu dulu. Yang bawah ni nanti kamu boleh selesaikan sendiri. Yang ni kamu boleh cuba dulu. Nanti cikgu tunjuk lagi. Kita akan jumpa lagi bentuk-bentuk factorize ni sebenarnya dalam kita punya model-model seterusnya. Cikgu bagi tahu yang ni dulu. Sebab kita ada banyak soalan lagi nak buat. Okey, yang ni pula. Yang ni ada masalah ni. Ada ramai yang tak buat juga. Kita tengok. Sekejap. Mana ni? Yang ni boleh buat ke? Soalan ni? Soalan ni apa? Susah ke senang? 3 markah. Soalan dia dekat sini dia kata diagram 1 shows the equilateral triangle KLM. Bermaksud KLM ni adalah equilateral. So dia 4, 4, 4. Rectangle dekat sini dia dah bagi dah. Dia punya panjang dengan lebar dekat sini. Dia kata the surface area KLM yang ni sama dengan yang ni. So bermaksud cikgu boleh tulis macam ni. Cikgu buat belah sini 15Y. Boleh tak? 15Y. Sebelah sini berapa? Sebelah sini macam mana nak cari area dia? Saya nak cari area sebelah sini. Yang ni. Equilateral triangle. Macam nak cari area? Yang 34 = 3 tu Ya, dia sebenarnya kena cari. Macam mana nak cari area? Untuk segitiga. Panjang darab tinggi kan? Darab panjang darab lebar. Okey, tinggi dia berapa dekat sini? Tahu tak kita? Tinggi dekat sini bukan 4. 4 ni adalah sending ataupun slanting height. Kita tak boleh cakap dia tinggi. So kita dah ada 4. Lebar. Tinggi kita tak ada. So macam mana kita nak cari tinggi? Nak pakai apa ni? Pythagoras theorem. Ya, Pythagoras theorem. Okey, boleh pakai Pythagoras theorem. Cikgu potongnya macam ni. Cikgu buat macam ni. Sini 4.
Sini akan jadi 2. So, berapa nilai dekat sini? Ini kamu kena kira sendiri. Nak buat apa? 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 puncakan. So, akan jadi 16 tolak dengan 4. So, akan jadi berapa kat sini? 12. 12 square root 12 kan? Square root 12. Macam ni. So, kita dah tahu dah sebenarnya dekat tengah-tengah ni adalah square root 12. Nak cari area macam mana? 1/2 darab panjang darab tinggi kan? So, kita boleh buat 1/2 darab panjang dia adalah 4. Tinggi dia adalah square root 12. Buat je macam biasa. Lepas tu 15 ni boleh turun bawah. So 1/2 4 square root 12. Cikgu turunkan 15 sebab soalan ni nak cari y. Cikgu nak kena tinggalkanlah y sorang-sorang. So jadi bahagi 15 kamu akan dapat y. Tapi dia nak apa? Dalam 2 decimal places. So 2 decimal places maksud dia apa? Kalau 2.235 ini 2 decimal places ke? 2 decimal places bermaksud selepas titik dia kena ada 2 nombor saja. Itu maksud dia. So, yang ni salah. So, contohlah cikgu jawapan dekat sini cikgu tengok 0.23. So, 2 jawapan dia adalah yang ini. Nanti kamu boleh cuba buat. Okay, rasanya tak susah juga soalan ni. Cuma kena tunjukkan tinggi sebab dia dah bagi tahu dah dia punya area kan. Surface area tu bermaksud area lah. So, nak cari area dekat sini kena pandai. Ini area dia. Okay, nanti boleh cuba-cuba. Siapa yang masih lagi tak faham, yang ini hafal formula, tak nak tunjuk. Ada yang boleh buat. Lagi soalan mana yang susah? Yang ni boleh buat. Linear inequality sebenarnya sama macam linear equality. Linear inequality dia sebenarnya sama. Cuma kaedah dia ada yang ini sahaja. Lebih kurang ataupun lebih besar atau sama tu. Itu sahaja membezakan kedua-dua ni. Okey, macam mana nak buat? Kita boleh selesaikan dulu. First kali kena selesaikan satu-satu. X, 3x tambah 6 sebelah kiri. Dan satu lagi sebelah kanan. 2 tolak 2x lebih besar atau sama dengan negatif x tolak 2. Ingat, dalam ni ada kita banyak tunjuk. So, kamu kena tengok balik semula, recap. Okey, yang ni kita selesaikan satu-satu. Macam mana nak buat ni? Bayangkan nak jawab soalan inequality, bayangkan dia adalah sama dengan. Bayangkan. Supaya kamu tak jadi pening nanti. Okey, sekarang ni cikgu nak bawa X ni bawa pergi sini, 6 dah bawa pergi sini. So, 3X tolak X jadi berapa? Cikgu tulislah tolak X. Sini cikgu tak payah ubah, sini akan jadi negatif 6. So, ni akan jadi 2X negatif 6. So, X sama dengan berapa? Negatif 6 bahagi 2. X lebih besar daripada negatif 3. Ataupun cara nak menulis dia, cikgu suka tulis X tu dekat depan. X lebih besar daripada negatif 3. Ni cara nak menulis dia. Tengok dia punya apa? Sign dia. Betul ke kita buat? Dia tak ada sama dengan. Okey, so betul lah. So, baru kita selesaikan sebelah kanan. Dia kena selesaikan satu-satu sebab tu markah dia banyak ni. Ada 4. So, kita selesai pula sebelah sini. Sebelah sini cikgu nak buat apa? Cikgu bawa X ni pergi sini. Cikgu bawa 2 ni pergi sini. So, 2 tambah dengan 2. Ni negatif X tambah dengan 2X. Dia jadi tambah kan. Ini kena master dah lah. Linear equation. So, sini akan jadi X. Sini akan jadi 4. Ataupun nak cantik lagi, X lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, dah siap ke cikgu? Belum lagi. Sebab kita ada 2 benda yang penting ni. Kita kena combinekan kedua-dua ini. Sebab kita nak tengok dia punya jawapan akhir nanti berapa. Okey, so macam nak buat, sebenarnya kita boleh lukis satu linear, satu bentuk garis lurus. Okey, kita tengok. Negatif 3 dengan 4. Mana yang lagi kecil? Nak tulis sebelah sini, so kita tulis negatif 3. Kita ada nombor satu lagi, 4. 4 sebelah kanan. Tulis macam ni. Lepas tu baru kita lukis. Ini konsep melukis kamu kena faham. Dia ada kaitan dengan linear inequality. Okey, contoh nak lukis apa ni cikgu? Kita nak lukis X lebih besar daripada negatif 3. X lebih besar daripada negatif 3. Buat bulat sebab dia tak termasuk. Ini kena ingat balik semula, recap. Tarik ke sana. Alright, settle satu. Satu lagi, X kurang atau sama dengan 4. So, cikgu kena hitamkan. Ini panggil bold kan dia.
Hitamkan dia, tarik sebelah sini. So sebenarnya jawapan dia X tu adalah di tengah-tengah ini. Kalau dia nak value of X, kamu kena tulislah nilai dia. Sekarang ni tak payah tulis value of X, so kita kena tulis dia macam ni. X di tengah-tengah. X tu berada di tengah-tengah. Dia kena kurang daripada 4 dan kena lebih daripada negatif 3. Inilah cara dia yang kamu kena faham betul-betul linear inequality. Dia ada banyak markah. At least kamu boleh huraikan dulu menggunakan kaedah linear equality macam biasa saja. Bayangkan dia adalah sama dengan, kamu boleh dapat jawapan. Yang ni memang menarik topik ni. So kamu kena tengok balik semula sebab dia ada kaitan dengan number line. Number line ni nama dia number line. So, kamu kena tengok balik semula kalau siapa yang masih lagi tak nampak. Okey, yang ni cikgu rasa tak ada masalah untuk melukis pepejal ni, tak ada masalah. Kita baru belajar kan. Senang je, nanti tengok. Okey, yang ni pun ada masalah juga. Cikgu tengok ada certain tu yang masih lagi ada masalah. Okey, cari min. Min ni macam mana? Min macam mana nak cari? Purata. Bahasa Melayu dia purata. Tapi dia tulis min juga. Bahasa lain dia adalah purata. Purata ni macam mana? Okey, berapakah purata markah kelas 3 Batani? So cikgu kena tambah semua markah matematik kamu. Ni markah matematik kan? Ya, bahagi dengan pelajar. Itu dia punya konsep. So sekarang ni bila nampak bentuk macam ni, macam mana kita nak buat ni? So cara dia kita kena menggunakan titik tengah dekat sini. Kalau nampak ini kita panggil ungroup data sebenarnya. Sebab dia ada kelas. So kita buat je 152. Kita ambil titik tengah. 157. 162. Yang ni jadi 167. Yang ni jadi 172. Ni satu jadi 177. Nak cari min macam mana? Bermaksud dekat sini. Okey. Dalam kelas tu ada 4 orang. Tinggi dia 152. Kena faham ni. Ada 9 orang yang 157. Ada 10 orang yang tinggi dia 162. Bermaksud macam ni lah bila kamu tulis. 152. Ada 4 orang. Macam ni. 157 ada 9 orang. Tulislah. So apa cikgu cakap tadi, nak cari purata tambah semua. Okey, macam mana tambah semua tu? Sebenarnya kita kena darabkan lah dekat sini. Kes kita ni nak senang, kita darab. Daripada kamu listkan panjang-panjang, kamu buat je 152 darab dengan 4 tambah dengan 157 darab 9 tambah 162 darab 10. Kamu tambahkan semua. Tambah 167 darab 12. Tulislah macam mana. Cikgu buat kurungan pun boleh. Cikgu tulis simbol darab pun boleh. Lepas tu bahagi dengan berapa? Bahagi dengan total dalam kelas tu ada berapa orang ni? 50. Ya, bahagi dengan 50 nanti. Ni tak habis lagi kamu tambah. Kamu akan dapat jawapan. Soalan ni famous untuk soalan SPM juga. Matematik moden. Memang ada. Setakat min ni simple je. Semua orang dah tahu dah. Kata 2 dulu dah belajar dah contoh kan. So kamu kena ingat daripada sekarang nak cari min. Min ni memang senang sebenarnya. Dia tak susah. Min ni konsep dia tambah semua markah, bahagi dengan berapa bilangan pelajar. So sekarang ni dia bagi bentuk lain. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh macam cikgu buat tadi lah. 152 ada 4 orang. Kamu tambahkan semua nanti. Nombor-nombor ni. Sama juga macam kita konsep darab sebenarnya. So kena faham yang itu betul-betul. Min ni memang biasa jumpa dekat SPM nanti. Okey, sekarang yang paling kritikal sikit, yang cikgu nak sentuh, yang bila kita ajar je bentuk measure of central tendency ni, yang student banyak masalah bila mana berada di median. Median ni senang je. Dia kena faham satu benda. Cikgu nak terang balik memang terlalu banyak lah. Cikgu ada buat video ke? Cikgu dah lupa. So tak apalah. Median ni titik tengah. First kali step dia, ni cikgu buat dulu lah sebab dia kata guna titik tengah. Dia ada cakap ni. Ni kalau untuk soalan ni sebenarnya dia tak boleh dia masuk soalan yang ada, ini kita panggil ungroup data. Ungroup data ni nak selesaikan dia ni ada cara dekat AddMath. Ni ada cara yang sebenar dia untuk menyelesaikan. Tapi dalam AddMath, sebab tu dia bagi tahu dekat sini, guna titik tengah. Kalau dalam AddMath dia ada satu formula untuk menyelesaikan group. Ini kita panggil group data. Ni group data ni dia ada group, dia ada bagi bahagian group. Sebenarnya dia tak boleh selesaikan. Kalau cikgu tengok soalan ni mula-mula, ni mana boleh ni soalan AddMath ni mana boleh selesaikan sebab student tingkatan 3 dia cuma ada macam ni je, 152, 157, 162, 167. Ni untuk tingkatan menengah rendah. Dia akan tanya soalan macam ni, yang logik.
Tapi bila tengok balik soalan dia logik lah sebab dia kata menggunakan titik tengah setiap kelas. Maknanya dia boleh diguna pakai juga untuk lower form. Tapi menggunakan kaedah lain lah. Okay, macam mana nak cari median? Median tambah semua sekali. Dia punya berapa orang dalam kelas tu bahagi dengan 2. Sebab median ni masuk tengah-tengah kan. So 50 bahagi 2. Jawapan berapa? 25. Dia macam ni lah. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ambil 5 dulu. Okey, mana dia punya median dekat cikgu punya data ni? 1, 2, 3, 4, 5. 3. Kamu akan ambil tempat ketiga. Kan? Cikgu tambah semua. Ada 5, cikgu ambil tengah-tengah. Ini kalau odd. Odd ni maknanya bilangan dia 5, 7, 9. Kita ambil terus tengah-tengah. Okey, kalau cikgu tambah sikit. 2, 3, 4, 5, 6. Ini cikgu panggil even. Nombor yang ke-6. So kita kena ambil, contohlah ada 6 kan? Ada 6 kan? Kita punya N kan? N 6 bahagi 2, jawapan berapa? Tempat ketiga. Sebenarnya dalam kes kita ambil tempat ketiga dengan tempat keempat. Ini kena faham betul-betul dalam mencari median. Okey, cikgu dah tunjuk yang tu. Sekarang kita cuba selesaikan jawapan median. Median ni sebenarnya, okey, 25 bermaksud tempat ke-25 dan tempat ke-26. Betul ke? 25 betul lah. 25 dengan 26, betul? Betul sebab dia even, dia ambil tengah-tengah tu, dia bahagi 2, dia ambil tempat ke-25 dengan tempat ke-26 nanti kita nak tambah. So cara yang pertama, cikgu selalu ajar ni untuk cari median, letakkan dia punya kedudukan. Bermaksud apa? 1 sampai 4 tadi 152 kan? 152, 152, 152. Bermaksud 152 berada daripada nombor 1 sampai nombor 4. Macam tu. Kita nak tahu kedudukan dia. Yang ni tempat ke-5 sampai tempat ke-berapa? Cikgu dah ajar cara nak mudah dia. 9 ni tolak dengan 1 jadi 8. Lepas tu tambahkan sampai 13. Ni cara yang cikgu nampak lah mudah. Tulis je 14. Tambah dengan berapa? Tambah dengan berapa? Tambah dengan 9. Jangan tambah dengan 10. Nanti kamu tak dapat. Tambah dengan 9, 23. 24 campur 11, 35. 36 campur dengan 12. Jangan campur dengan 13. Logik dia kamu akan nampak nanti. Berapa? 48. Sini 49 sampai 50. Maknanya tempat dia, tempat ke-49, tempat ke-50. Nampak? Ada 2. Itu maksud dia. So, bila kita letak tempat, tadi kita decide apa? Tempat ke berapa tadi? Tempat ke-25 dengan tempat ke-26. Dekat mana tempat ke-25 dengan 26? Dekat mana tempat 25 dengan 26? So, dia dekat sini kan? Betul? Tempat ke-25 dengan tempat ke-26 adalah di sini, 167. So, kita tak payahlah nak tambah-tambah sebab kita tambah bahagi 2 pun jawapan dia sama juga. Maknanya cara kerja dia macam ni. 167 adalah tempat yang ke-25. Tambah dengan 167 juga. Sebab tempat ke-26 pun 167. Berarti kita bahagi 2. So, buat apa kita nak bahagi 2 kan? Sebab nombor dah sama. So, jawapan dia adalah 167. Okeylah, contohlah nanti kamu dapat, kamu bahagi kan, kamu dapat, contohlah kamu bahagi-bahagi, kamu akan dapat jawapan dekat sini nanti. Contoh cikgu bagi contoh, ni selalu yang terjadi. Tempat ke-35 dengan 36. Yang ni selalu terjumpa dalam soalan kamu. Dekat mana tempat ke-35? 35 nampak? 167. Tempat ke-36 kat mana? 172. 172. Kamu kena tambahkan, lepas tu bahagi 2. Ni memang cara dia. Tu baru jawapan dia berbeza sikit lah. Tapi untuk jawapan kita tadi, sebab dia berada di tempat, dalam tempat yang sama, so kamu tak payah bahagi pun tak apalah. Sebab jawapan dia tetap sama juga, 167. Boleh tengok balik median. Kamu tengok balik cikgu kamu ajar dulu. Macam mana nak jawab. Ini cikgu dah bagi tahu terang sikit-sikit lah, nak bagi introduction. Lepas ni kalau kita jumpa lagi, kita boleh jawab dah. Okay, ini cikgu rasa tak ada masalah, senang. Lagi apa lagi nak dibincangkan? Titik tengah pun senang. Ini dengan ni titik tengah, tambah je bahagi 2. 9. Tambah dengan 2 bahagi 2. Ini untuk X dia. 3 campur 8 bahagi 2. Jangan takut nombor dia macam pelik kan. Ada orang takut tengok nombor dia terbelik. Kamu kena yakin dengan diri kamu. Walaupun nombor dia pecahan ataupun kita boleh ubah,
jadi 5.5. Boleh juga 5.5, 5.5. Dia sebenarnya sama je. Okay, cari jarak, tolong tengok balik. Distance punya formula cikgu dah bagi tahu banyak kali. Yang ni kena master betul-betul. Sebab distance ni sampai tingkatan 5 kamu akan jumpa benda yang sama juga. Distance ada dekat NMATS juga. So dia takkan ajar dah bila kamu masuk NMATS tahun depan, dia takkan ajar dah macam nak cari distance. Kamu kena tahu sendiri macam mana formula ni. So kamu masuk je lah. Sebenarnya senang je formula distance. Yang ni pun kad kredit rasanya boleh buat, tak ada masalah. Tadi persamaan pun rasanya mudah. Lagi apa lagi? Cikgu rasa itu saja. Okey, yang ni kita try. Locus, ingat locus soalan senang From point P. Point P ada berapa point? 1 point. 1 point nak buat apa? Buat bulatan. Ambil daripada P, letak yang tajam. Ukur 4 cm. Ini gambar cikgu mungkin lain sikit. So kamu boleh buat sendiri nanti pakai compasses. So kalau macam ni, contoh dia dapat sini. Dapat macam ni. Bila kamu ukur. Ni buruk lah pula. Macam ni contoh nanti. Kamu akan dapat sini. Cikgu nak bagi lukis terlebih ke? Tak apa. Kalau terlebih sikit, tak apa. Tak ada masalah. Kalau boleh lebih baik, lukis di dalam gambar raja sahaja. Cikgu dah bagi tahu. Okey. Okey, yang ni macam mana pula? Situation, tengok dia punya Y. Tengok Y, ada berapa dekat sini? Ada 2. So, bermaksud dia adalah 2 point. Cikgu dah tentu dah dalam loci. So, titik dia mana? Titik dia daripada U sampai R. Kalau 2 titik, nak buat apa? 2 point nak buat apa? Perpendicular bisector. Kalau A, B, kita nak lukis ni. Ni locus dia. Perpendicular bisector. So, U dengan R mana? U dengan R. U dengan R kat sini. Sebenarnya yang kita nak lukis adalah di tengah ni. Ini boleh tengok balik semula. Senang sangat. Seterusnya, dia suruh tanda yang mana yang bersilang. So, cikgu tandalah yang silang dekat sini, pangkahkan. Ini memang biasa soalan dia. Ini soalan loci. Nampak? Sekejap je kita boleh jawab, dapat dah 5 markah. So, bermaksud, soalan-soalan PT3 ni ada yang senang dan ada juga yang boleh buat. Bermaksudnya macam soalan 30 markah tu memang soalan senang lah. So, tak boleh dapat kurang daripada 30. Contohlah, kamu dapat 30 markah, okay, full. Lepas tu tambahlah, bayangkanlah, kamu manusia kan, mungkin ada buat salah lah, 20, 27, 25. Itu soalan sederhana pula dapat lagi ada 30 markah juga. So dapatlah 20 markah. Sepatutnya dalam matematik ni kamu tak boleh dapat kurang daripada 50. So soalan susah bolehlah dapat sikit-sikit markah, dapatlah 15, 20. So sebenarnya 65, 50, 60. So 60 markah tu semua dalam tangan sebenarnya. Sebab dia ada soalan senang, so kena keep exercise, kena buat banyak exercise sebab kamu boleh nampak trend dia. Yang last kali ni boleh cuba juga sendiri. Nanti cikgu akan, ni ada jawapan dia. Nanti cikgu akan bagi jawapan full jawapan dia hari ini juga. Cikgu akan bagi. Yang tu ada jawab, kamu tak ada jawapan kan? So kita akan bagi jawapan. Nanti kita akan buat sesuatu. Okey, boleh. Ada masalah tak yang tu? Siapa yang tak hantar? Tolonglah bertaubat segera. Sebab ada ramai yang tak hantar. Batani macam lagi 6-7 orang tak hantar. 6 orang kot. 6 orang tak hantar. Hindi ada dalam 3 orang, 3-4 orang tak hantar juga. So tolonglah hantar, menunjukkan kamu buat kerja kamu kan. Boleh cikgu boleh nampak kan kamu punya kerja. Semua yang pemarkahan tu, semua cikgu akan masukkan dalam kamu punya markah nanti. Jangan risau. Apa yang hantar semua tu, insya-Allah dapat markah yang banyak lah. Dan satu lagi, tolong setiap habis kelas, tolong isi exit card. Nanti dah bila nama dah keluar, suruh buat surat tunjuk sebab, baru nak mesej cikgu, cakap, cikgu saya dah hantar exit card ni. Cikgu ada data semua exit card. Cikgu dah check balik. Memang kamu tak hantar exit card kan? Hantar exit card bila lah kamu cakap tu kan? So memang cikgu ada data. Cikgu check sekali lagi. Tu ada seorang student tu. Dia cakap dekat mak homeroom dia. Dia kata dia dah hantar exit card. Cikgu dah check. Memang tak ada. Cuma ada yang hari sebelumnya tu ada. Hari kedua tu tak ada. Contoh. So make sure setiap habis kelas isi exit card dulu. Sebab exit card tu cikgu terus nak hantar kepada TPKA. Dia nak bagi surat ke apa ke. Okay, sekarang cikgu nak tolong sikit sebelum kamu buat 20 soalan objektif. Untuk ini kita panggil model 1. Ini model 1 kita akan start model 1, model 2, model 3, model 4. Kita ada 4 model cikgu dah ada. Siapa yang boleh print, tolonglah print sebab lebih mudah kamu nampak untuk membuat kerja. Siapa yang ada printer lah. Siapa yang tak ada printer tak apalah, tengok je lah handphone ke apa macam mana kamu nak buat, terpulang kepada kamu.
So tugas hari ni kena buat soalan objektif sahaja. Kalau siapa yang rajin tu bolehlah sambung. Sebab next class kita akan buat dia punya paper yang bahagian C, bahagian A, bahagian B, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Okay? Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke? Okay, cikgu ni, jap. Okay, sekarang cikgu nak tolong sikit kamu soalan-soalan dia. Okay, find the lowest common multiple. Ayo. Sekejap. Laptop cikgu dah pening dah, sekejap. Okay, kita pergi soalan nombor 1. Lowest common multiple. Macam mana? Ingat, cikgu dah terangkan minggu lepas, multiple tu macam mana? Macam mana multiple? Yang 15, 20, lepas tu 30, lepas tu buat yang palang bahagi tu. Dia macam ni sebenarnya kita kena list satu-satu. 15. Okay, kita buat multiple of 15. Kena senaraikan. Multiple of 20. Multiple of 30. Dia sebenarnya hasil darab je. 15 darab 1, 15. Macam tu maksud dia. Lagi, nombor 2 berapa? 30. Lagi, 45. Lepas tu, 60. Macam tu. Itu multiple. Tambahkan je lah. Ini jadi 20. 40. Lagi 60. Lagi 80. Macam ni. Boleh? Ini 30. Ini 60. Ini 90. Ini 120. Tengok. Yang mana nombor yang ada sama? Nombor berapa? 60. So 60. So 60 adalah lowest. Dia nak cari highest memang sampai ke sudah lah. Memang tak akan dapat punya. Sebab tu soalan dia akan tanya lowest. Dia tak akan tanya highest common multiple. Dia tak akan tanya gandaan sepunya terbesar. Dia tak akan tanya tau. GSTB ni dia tak akan tanya soalan ni. So dia akan tanya GSTK sahaja. Dia akan tanya lowest sahaja. Sebab bila kita soalan dia tanya highest, soalan pun jadi salah dah. Sebab macam mana nak cari highest kan? Terlalu banyak nombor. Nombor mana satu yang kau nak contoh. Sebab tu dia sebut lowest. Lowest ni maksudnya first kali listkan dulu macam biasa. Lepas tu tengokkan persamaan dia yang paling rendah. Sebenarnya ada persamaan lagi selepas ni kan. Okay, tunjuklah persamaan seterusnya. Kamu boleh list lagi panjang-panjang. Kamu akan nampak yang sama yang nombor kedua pula. Tapi dia tak nak nombor kedua. Dia nak nombor pertama sahaja. Sebab tu dia nak lowest. Terkecil. Okay. Boleh. Tu cikgu recap balik. Yang ni soalan nombor 2. Diberi set semester ataupun universal set 0 sampai 10. 0 termasuk ke tak? 0 termasuk ke tak? Termasuk. Tak. Termasuk. Dia tak boleh termasuk. So jawapan dia akan jadi set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 je. Okay, tu dia punya first step. Second step, dia kata N adalah nombor ganjil. Okay, kita tengok semua ni. Okay, N adalah nombor ganjil. Soalan dia, which Venn diagram represent selain N? Maknanya selain N tu, selain N berapa? N adalah nombor ganjil. Ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Setuju? Setuju. So, selain daripada N berapa? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. So, soalan dia nak selain daripada N. So, kita kena pastikan 2, 4, 6, 8 ni adalah dihitamkan. Ini betul. Ini salah. Ini dihitamkan tak? Ini dihitamkan. Okey, ada 2 jawapan. So, sekarang ni yang mana lebih betul? Sebenarnya yang lebih betul adalah yang A. Sebab apa? Sebab ini universal set. Yang ini adalah N. Faham tak? Bila kita tulis nombor ganjil, sepatutnya nombor ganjil tu letak satu bulat dekat tengah-tengah. Dia tak boleh letak nombor ganjil tu di tepi. Tengok beza nombor A dengan nombor D. So jawapan dia adalah A. Ni boleh tengok balik semula apa yang cikgu cakap. Nanti tak faham bagi tahu cikgu. Jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya X, Y, Z. X, Y, Z. Salin je macam tadi. Kok ratio ke kan? Macam ratio je. Dia kata find the product of X and Z if Y 24. Okey, apa beza yang ni? Y 24 pula dia kata. Apa maksud dia ni?
24 ke Y ni 24 ke 8 cikgu? Ini ramai orang tak faham. Ini ratio. Bila ratio, nilai sebenar dia adalah 24. Yang ini adalah ratio saja. Sebab kita kena ingat, ratio ni dia boleh kecil. So, tips dia, ratio adalah bukan nilai sebenar. Faham tak? Dia cuma ratio saja. Dia cuma apa? Nak cakap dia punya ratio je lah. Ratio tinggi rumah cikgu dengan KLCC adalah 2/100. Bukan tinggi rumah cikgu 2, bukan tinggi KLCC 100. Itu bermaksud ratio. Dia punya ratio dia. Senang kita nak buat. Senang nak kira. So kita kena darabkan dengan something. Betul? So dekat sini, dia dah bagi nilai sebenar untuk Y sebenarnya. So nilai sebenar untuk Y berapa dekat sini? 24. So macam mana nak 8 darab berapa 24? 3. 3. Ingat, dalam matematik, bila darab je 3, semua kena darab ikut dia. Darab 3 lah, jangan kasih darab berapa pula kan. So 1 darab 3 berapa? 3. 4 darab 3 berapa? 12. Soalan dia nak apa? Hasil darab X dengan Z. X kita berapa? 3. 3. Darablah dengan 12. Dapat 36. 36. Ini kena faham konsep ratio. Kamu kena recap balik bagi nampak. Sebab soalan ni sampai ketua pun cikgu selalu jumpa soalan ratio ni. Kawan-kawan tanya kan. Kawan-kawan nak pergi exam kerajaan. Selalu import cikgu lah untuk menolong dia orang menjawab soalan. Jangan cerita kat orang kan. Cikgu cuma membantu saja kan. Dapat tak dapat tu, pulanglah urusan dia kan. Cikgu cuma tolong, dia minta tolong. Okey, satu lagi soalan sebelum kita habis kelas dan kamu cuba buat sendiri. Okey, dia kata given P sama dengan R. Bila P sama dengan R, cikgu boleh buat juga P sama dengan P. Dia sebenarnya boleh. P dengan R. Okey, tak apa. Kalau tak faham yang tu, sambung lagi baca. Find the value of 2P sama dengan 3 tambah R. 3 tambah R. Okey, macam nak buat? Ini ada 2 unknown lah cikgu. Kita mana boleh selesaikan 2 unknown? Kalau 2 unknown, kita kena guna simultaneous equation. Kena ada satu lagi sokongan equation untuk kita selesaikan. So macam mana ni? Sebab itulah dia bagi tahu kat awal-awal ni P sama dengan R. So P nak tukar jadi R pun boleh, R nak tukar jadi P pun boleh. Sekarang ni cikgu nak tukar 2P cikgu stay, 3 tambah R ni cikgu nak tukar jadi P sebab dia sama. So sekarang ni kita boleh buat 2 tolak P jadi P sama dengan 3. Boleh dapat tak? Bila P sama dengan 3, sebenarnya P tu sama dengan R. So R pun 3 juga. Itu maksud dia. Dia nampak macam trik. Tapi soalan ni sebenarnya sangat mudah kalau kamu dah nampak. Okey, seterusnya dia nak titik tengah, find the midpoint. Midpoint ni cikgu dah bagi tahu senang je. Tambah yang ini, bahagi sahaja dengan 2. Tambah pula X, lepas tu bahagi dengan 2. Cikgu tak nak bagi jawapan, kamu cari sendiri. Senang. Okey, seterusnya cikgu tolong lagi. Yang manakah nilainya bukan negatif 2? Yang ni rasanya simple juga, tekan kalkulator pun boleh. Ini rasanya soalan ni betul-betul nak bagi kita betul-betul pemahaman. Kita berbalik kepada tingkatan 1 sebenarnya. Okey, yang tu pun tak nak. Kita pergi kepada soalan lain pula. Ada yang susah, ada yang senang. Okey, yang ni. Inequality. Ini 3 tambah 7x less than 10. Nak buat apa? Bila kita selesaikan inequality, bayangkan dia adalah linear equation biasa. So 10. Cikgu bawa 3 pergi sini. 10 tolak 3 berapa? 7. 7x. So x sama dengan berapa? 1. 1. Ingat jangan terus jawab 1. Sebabnya dia nak nilai x. X kurang daripada 1. Berapa jawapan dia? 0. Ni ramai orang tertipu juga. X kurang daripada 1. Dia nampak jawapan dia x sama dengan 1. Terus dia bulatkan B dengan confidentnya kan. Sebenarnya X, baca dia X kurang daripada 1. Dia tak sama tau. Kalau ada sama macam ni bolehlah pakai 1. So sekarang ni dia kata kurang saja. So X kurang daripada 1 adalah 0. Itulah maksud dia. Yang ni pun kamu boleh cuba. Dia senang juga sebenarnya. Dia menggunakan duit dia menggunakan ratio sahaja. Yang ni yang mencabar sikit. Nanti kamu boleh cuba buat. Dia uji kamu punya linear equation sama ada betul-betul strong ataupun tak untuk soalan 16 ni. Nanti boleh cuba dan hantar sebelum besok. So cikgu rasa itu sahaja kot. Okey yang ni, last. Okey.
3/5x kuasa 2 can be written ataupun boleh ditulis sebagai apa? Yang mana jawapan dia? Rasa-rasa A, B, C, D. Macam mana? Dia akan bertukar ke jadi square root? Ya, Dia akan bertukar ke? bertukar. Dia tak akan bertukar sayangku. Contoh, cikgu tunjuk yang ni. Ini konsep dalam indices. Okey, macam mana cikgu? Ini ada 2 tingkat. Setuju tak 2 tingkat? Tingkat pertama, tingkat kedua. Macam mana kalau cikgu nak tolong buatkan 1 tingkat sahaja? Macam mana nak buat? Jawapan jadi berapa? 1 tingkat je. So akan jadi apa? X yang bawah ni naik atas tapi kuasa dia bukan 2. Kuasa dia akan terbalik. Dia akan jadi negatif 2. Yang ni sama. Yang ni konsep. Okey, contoh. 2x 5 akan jadi berapa? 2 X naik atas. Sebab dia nak naik atas, kena terbalikkan dia punya sign untuk indeks dia. 5. Begitu. Boleh nampak tak? Boleh? Tapi kalau ada nombor, kamu tak boleh naikkan. Contohlah, cikgu tambah nombor dekat bawah ni. 2, 3, X 5. Cuma kamu boleh naikkan adalah unknown sahaja. Nombor kamu tak boleh naik. Contoh 2/3. Nombor 2/3 tak boleh ubah. X negatif 5. Dia macam ni. Dia tak ada kena-mengena pun dengan punca. Sebenarnya punca ni kita boleh pangkah awal-awal dah. Memang dah totally salah. So sekarang jawapan kita yang mana ni? B ke D? Ini positif ke nak positif? Naik atas akan jadi negatif. So jawapan dia adalah D. Boleh tengok balik ya. Yang ni konsep indices tingkatan 3 chapter 1. Ni kamu kena tengok balik. Yang ni nombor 19 expand sahaja. Nanti kamu boleh dapat jawapan macam soalan sebelum ni kita jumpa dekat model kosong tu dalam buku kamu tu. Dan kamu boleh tambah-tambah lah ilmu kamu sikit, buka je topik-topik